أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Sadaqallahul azim. Yang berusaha seluruh barisan ahli jawatan kuasa Masjid Ma'muriyah, yang berbahagia Tok Penghulu, seterusnya yang dihormati dan disanjungi ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, para alim ulama, seterusnya ayahanda, ibunda, muslimin dan muslimat, moga-moga kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rafa' syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan rahmatnya dapat kita hadir solat maghrib secara berjemaah, seterusnya mengadakan satu majlis ilmu, majlis tazkirah. Kerana majlis tazkirah ini adalah sangat penting bagi manusia, bagi orang yang beriman. Allah sebut dalam Al-Quran, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu akan memberi manfaat bagi orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara ciri-ciri orang bertakwa adalah orang itu sentiasa mengharapkan dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Antara ciri orang bertakwa ialah orang itu sentiasa mengharapkan dia mati dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan dia baik. Bagaimana kita nak tahu? Bagaimana kita nak tahu kita mati dalam keadaan husnul khatimah, sedangkan kita tak tahu bila kita akan mati. Kita tak tahu bagaimana kita akan mati. Tuan-tuan dan puan-puan yang berada di dalam masjid ini, kita kena ingat bahawasanya kita ini pasti dan pasti akan merasai mati. Cuba tuan-tuan, puan-puan bayangkan, kita dengar kuliah, tiba-tiba datang seorang lelaki jubah hitam, serban hitam. Dia datang tepuk bahu kita, contoh, jom. Dia ajak jom. Kita pun pergi mana? Jumpa Allah Subhanahu wa taala. Apa perasaan kita, tuan-tuan, puan-puan? Siapakah engkau? Kita tanya dia. Aku malaikat Israel, datang nak cabut nyawa engkau ni. Apa perasaan kita, tuan-tuan, puan-puan, ketika itu? Menggelabah, tidak berpeluh, fikir macam-macam. Malaikat Israel, tolonglah bagi aku can setahun lagi. Bagi aku can, aku tak dan nak buat amal ibadah ni. Kahwin tak lagi, istighfar pun tak lagi ni, sembahyang sunat pun tak lagi, sembahyang wajib pun kadang-kadang aku lepas. Bagilah aku can setahun lagi. Boleh tak tuan-tuan kita merayu kepada malaikat Israel? Sedangkan Allah kata, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Mati ini tak lambat seminit, sesaat, tak cepat sesaat, sharp. Malaikat Israel datang cabut nyawa kita, cabut terus. Allah kata malaikat Israel, pergi cabut nyawa bulan bin sepulan ni. Malaikat datang, sap, terus cabut. Kita tak boleh nak merayu dah kepada malaikat Israel ketika itu.
Tetapi ada juga di kalangan kita ini, tuan-tuan, puan-puan, sentiasa melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak fikir dia nak mati. Sedangkan Nabi kata, insan, manusia yang paling cerdik, kata Nabi, orang yang sentiasa mengingati mati. Ada juga di kalangan kita yang tak takut mati. Dia sentiasa melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat maksiat. Tapi kita kena fikir, kalau kita tengah buat maksiat, kita tengah buat sesuatu yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba malaikat Israel datang, cabut nyawa kita, kita mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan teruk. Tuan-tuan pernah tengok kalau orang nazak? Orang nazak, tuan-tuan, berombak-ombak badan dia. Dia tak berbuih-buih setengah tu. Dulu masa saya tafiz dulu pernah pergi rumah orang nazak, seminggu dia nazak. Kami pun baca Al-Quran, baca Al-Quran, dia berombak-ombak nazak ni, tengah bermain dengan sakaratul maut, tengah bermain-main. Kami pun baca, tuan, baca, kelawar masuk, penuh kelawar. Tuan rumah ketika itu pagi bagi kami raket pukul kelawar. Kami pun lepas baca Quran, kanak-kanak, tuan-tuan, perempuan, pukul kelawar guna raket, sap, main kejar-kejar dengan kelawar. Dalam keadaan seorang yang nazak, sedang nazak. Habis saja kelawar tu pukul, kami sambung balik baca Quran 24 jam sampai dia meninggal. Ustaz kami suruh baca Quran, baca je. Kami baca, habis je kelawar, tuan-tuan, puan-puan, masuk pula seekor burung gagak. Dia masuk seekor. Kami ingat burung biasa, buat tak tahu. Datang 5-6 ekor burung gagak. Burung gagak besar. Ini kalau pukul raket, pecah raket ni, putus tali raket. Kami pun buat tak tahu, tuan-tuan. Baca. Dan akhirnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dia meninggal juga. Kita, tuan-tuan, kalau nazak ni, time itulah kita akan dengar macam-macam. Tengah bermain dengan sakaratul maut, kita akan dengar macam-macam. Time itulah ada orang datang, time itulah di telinga kita dibisikkan la ilaha illallah. Masa itu jugalah datang syaitan mengacau kita. Kita pilih antara dua, la ilaha illallah ataupun sebaliknya. Kita pilih. Dalam keadaan tu wakilaman raqaq. Sampai nyawa kita di sini, tuan-tuan, puan-puan, tak tahu apa dah. Memang tak tahan. Dalam keadaan sakit kita ikut je. Tetapi kalau iman kita kuat, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Sebelum kita menghempuskan nafas yang terakhir, la ilaha illallah, kita meninggal, tuan-tuan dan puan-puan. Ayat yang saya bacakan tadi, tuan-tuan dan puan-puan, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan dengan harta benda kamu. Kita ini, tuan-tuan, hidup kat dunia ini kadang-kadang kerana harta kita lalai. Kita lupa. Banyak sangat duit banyak berkepul-kepul, berjuta-juta dalam bank. Kita buat rumah besar-besar, boboh awning, boboh aircon setiap bilik. Rumah ada 5 bilik, 5 boboh aircon. Sekali dengan tandas pun boboh aircon. Musim panas sekarang ni, boboh sekali aircon. Hati buang air berpeluh, boboh aircon. Kita lalai dengan harta. Tapi kita tak tahu harta itu hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan pernah tak datang ke masjid, mana-mana masjid, tengok masjid aircon pun tak ada. Jumpa nazir masjid, ustaz, kenapa masjid tak ada aircon, ustaz? Berapa harga aircon, ustaz? Saya nak wakaf aircon. Itu milik kita, tuan-tuan. Milik kita yang Allah berikan kita rezeki itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Milik kita yang sebenar, tuan-tuan, adalah harta yang kita infakkan. Itulah milik kita, tuan-tuan dan puan-puan. Itulah milik kita yang sebenar. Yang sekarang ini bukan milik kita, milik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun kita sombong lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku banyak duit, rumah aku tak apa kaya, rumah owning semualah bagai. Tapi bila kita datang masjid, tengok aircon tak ada, buat tak tahu je. Sebab apa? Rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak nak fikir, ini rumah Allah Subhanahu Wa Taala, dia lebih pentingkan rumah dia sendiri. Orang sebegini, tuan-tuan, yang jenis rumah besar sebelah masjid, tapi tak pernah datang masjid pun ada juga. Rumah sebelah masjid punya besar, awning, misdis lagi dah, kereta dah besar apalah bagai, masjid pun tak pernah datang. Bila masjid tak pernah datang, tak tahu dah, tak jadi ketahuan.
Bila dia meninggal, dia datang ke masjid ini, dia dibaringkan depan imam. Imam belakang dia. Orang sebegini, tuan-tuan, kita semayang je kat rumah. Tak payah bawa ke masjid. Masjid pun tak datang. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kita ni dilalaikan dengan harta. Apa lagi? La tulhikum amwalukum wala auladukum. Dan kita dilalaikan dengan anak pinak, tuan-tuan dan puan-puan. Kita lalai dengan anak-anak kita ramai. Yalah, yang duduk asrama pun ada. Pernah tak kita tanya anak-anak kita, abang jawab SPM tu elok-elok? Abang solat subuh tadi berjemaah tak? Abang baca Quran tak? Abang tahajud tak? Tak pernah kita tanya begitu. Yang kita tahu, jumpa anak kita bulun SPM betul-betul, jawab bagi A. Jangan malukan ayah. Buat balik elok. Malu ayah ni, dapat 10E, nak letak mana muka ayah ni? Tapi kita tak pernah tanya, abang tak baca Quran ke? Tak pernah. Duk bangga dengan anak yang ramai yang ada PhD, yang ada ijazah, tetapi Quran pun tak boleh baca. Baru-baru ni saya kuliah di satu sekolah menengah kebangsaan sekitar Sabak Benam. Kuliah tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Lebih kurang ada 40 orang pelajar asrama. Saya bagi kuliah cerita tentang Al-Quran, cerita tentang kehidupan, cerita tentang remaja dan sebagainya. Habis-habis saja kuliah, tuan-tuan dan perempuan, datang 3-4 orang. 3-4 orang datang jumpa saya menangis-nangis. Cakap, sudah, siapa nangis pula ni? Dia datang jumpa saya menangis-nangis. Dia kata, ustaz, tolong ajar kami baca Al-Quran. Kami tak reti baca Al-Quran, ustaz. Kami dulu kecil-kecil baca Muqaddam, Alif Bata, itu pun kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat. Tak reti baca Quran. Kami nak SPM tahun ni, ustaz. Saya tertarik bila ustaz kata kalau kita banyak baca Al-Quran, Al-Quran itu akan memberi syafaat kita di akhirat kelak. Bagaimana dengan kami ni, ustaz? Tak reti nak baca Al-Quran, SPM nak dekat. Saya tanya dia, kamu nak belajar baca Quran sebab nak SPM ke? Sebab apa? Tak, saya memang betul-betul nak baca Al-Quran. Tolonglah ustaz, ajar kami baca Al-Quran. Jadi saya cakap, baik, nanti ustaz bincang dengan cikgu, kita buka kelas Al-Quran, ajak ramai-ramai. Tingkatan 5 tak reti lagi baca Al-Quran. Bukan sekadar tu, malam tadi pun ada juga kes pula. Ada kes tengah duduk tunggu bungkusan nasi satu kedai siam, beli bungkus. Tengah tunggu-tunggu datang motor parking, motor Z mamak rempit kot, mungkin lah kan, 125 RZ Panther datang parking. Kedai tu adalah 2-3 orang. Kita duduk, kita tengok, kita buat tak tahu. Tengok dia datang mengarah ke kita, datang macam otai tu. Cakap, sekarang ni tuan-tuan tengok kat YouTube banyak, ya tak, kes rompak, tengah isi minyak dia rompak motor, relax dia pukul. Banyak dah kes-kes meragut, kes mencuri dan sebagainya. Kita takut orang tu. Tengah datang, ni 4-5 orang ni datang ni pukul habis kita ni. Jenuh ingat, silat cebok, silat baldi semua. Tak ada nak ingat dah. Kita fikir, ada apa aku ni? Ada barang berharga. Yang paling berharga perut je lah pun. Jenuh fikir-fikir apa ni. Dia datang jumpa kita, Assalamualaikum Imam. Bila dia jumpa kita, Assalamualaikum Imam, kita tahulah ada iman lah juga rempit ni. Jumpa kita, Assalamualaikum Imam, kita berjawab, Waalaikumsalam. Ya bang, ada apa? Kata, Imam Makmum Meriah. Ya, saya Imam Makmum Meriah. Kami ni imam, dia kata, kami cukup jealous. Kami cukup jealous, ada orang muda jadi imam, ada orang muda baca khutbah, ada orang muda buat tazkirah. Kami jealous. Macam mana ni? Kami ni dah lambat dah ni, dah tak dapat diselamatkan ni. Dah sesat dah kot ni, dia kata. Tak, saya kata belum terlambat lagi, boleh lagi ni. Boleh lagi. Tolong ustaz, dia kata, tolong ajar kami baca Al-Quran. Bila dia cakap macam tu, tuan-tuan puan-puan, Allah, sebab pun ada. Terharu apabila datang mamak rempit suruh ajar dia baca Al-Quran. Kita berkata boleh. Boleh. Dalam hati pun duk kata tak, betul tak betul ni. Tak, duk hati lah, hati yang jahat ni. Betul tak betul? Saya kata boleh. Dia kata bila ustaz free? Saya kata bagi tahu je bila. Hari Ahad boleh ustaz? Saya kata boleh. Dia minta nombor telefon, tadi dia mesej-mesej, dia kata ustaz, hari Ahad boleh? Ustaz nak malam ke nak siang? Dia tanya saya. Saya kata kalau malam ni agak bahaya. Ya tak? Tanya kalau malam kat mana? Kat hutan. Jenuh pergi habis.
Saya kata siang, kalau boleh siang. Ajak kelab-kelab rempit Sungai Besar ni, kita buka kelas Al-Quran. Tak apa, saya ajar. Baik ustaz dia tu. Tunggu dia mesej. Itu nak mengatakan tuan-tuan, puan-puan, orang muda sekarang ini dah nak kembali kepada Islam. Dah nampak dah Islam tu macam mana. Cuma kita ni kena ajak mereka. Kena selalu beri pendekatan kepada mereka supaya mereka lebih rapat lagi dengan Islam, supaya mereka lebih rapat lagi untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ni kadang-kadang segan, bukan tak nak, cuma segan. Cuma kita tak bagi support, tak bagi dorongan kepada mereka ni. Banyak kawan-kawan yang nakal lah, orang kata nakal. Kita pemuda juga pernah juga merempit dan sebagainya. Ya tak, setakat Willy 5 tiang tu apalah sangat, semua metal. Wikang tu Allah celah gigi je. Cakap sembang dia datang. Kita kena bagi pendekatan. Jangan kita benci kepada orang muda ni. Kalau orang datang kita cakap elok, jom pergi masjid. Dia tak nak belakang kira janji kita ada usaha untuk mengajak mereka. Baik. Allah kata apa lagi tuan-tuan? Janganlah kamu dilalaikan harta benda kamu dan anak pinak kamu daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan lalai dengan harta kita tuan-tuan, puan-puan. Jangan kita lalai dengan anak pinak kita untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapa yang demikian, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, dan sesiapa yang berbuat demikian dia adalah di kalangan orang yang rugi. Tuan-tuan, puan-puan, kita ni rugi di dunia tak apa. Di dunia tak apa kita rugi, kita boleh pinjam kawan, kita boleh cover balik. Kita boleh pinjam bank, kita boleh cover balik. Tapi kalau kita rugi di akhirat, Allahu Akbar, tak boleh nak kata apa dah tuan-tuan puan-puan. Tak boleh nak kata apa dah. Apa ayat seterusnya tuan-tuan dan puan-puan? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ayat seterusnya Allah menerangkan, dan belanjakanlah, wa anfiqu, dan infakkanlah, mimma razaqnakum min qabl, daripada harta, daripada rezeki kamu itu, min qabl, setengah, ayyati ahadakumul maut, sebelum seseorang dari kamu sampai ajal maut kepadanya. Allah kata sebelum rezeki itu. Kita kadang-kadang fikir gaji bulan depan lah aku nak derma, naik ya gaji aku nak derma. Tak tuan-tuan, maksud ayat ni apa yang ada dekat kita itulah kita kena derma. Ada 500 dalam poket, 500 lah pejam mata je. InsyaAllah 500 kita masuk tuan-tuan, puan-puan, 5,000 kita dapat. RM1 kita masuk tuan-tuan dan puan-puan, InsyaAllah Allah akan bergandakan. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allah kata kalau kita nafkahkan harta kita ibarat ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ibarat kalau kita masukkan dia akan tumbuh 10 dahan. Kita masuk satu tuan-tuan, Allah akan bagi berganda-ganda. Tapi kalau kita dah sampai ajalnya, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, dah sampai ajalnya, fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kita akan minta kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, bagilah aku hidup balik kerana aku nak bersedekah. Ya Allah, ya Tuhanku, bagilah aku hidup balik kerana aku nak infakkan harta aku. Time itulah tuan-tuan, bila kita dah, malaikat maut dah datang jumpa kita, kita akan merayu kepada Allah, kenapalah aku tak sedekah dahulu. Kita akan merayu, fa asaddaqa, ya Allah Tuhanku, hidupkanlah aku balik, aku nak bersedekah. Time tu tak ada apa-apa dah tuan-tuan, dah tak ada kata apa dah. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kata apa lagi seterusnya? Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan ingatlah Allah tidak sekali-kali akan melambatkan kematianmu. Allah tak akan sekali lambatkan kematian. Allah kata itu mati, time itulah mati. Jangan kita nak berdolak-dalik dah tuan-tuan. Kita tak boleh lari pergi mana dah mati.
Tak boleh lari pergi mana dah. Tahu-tahu je mati. Ingat tak? Satu kisah seorang sahabat saya, mungkin saya pernah cerita tapi saya nak ulang balik. Sahabat saya tuan-tuan hafal Quran. Hafal Al-Quran, dia selalu dengan Quran. Dia meninggal sebab TB, batuk kering. Dia meninggal sebab batuk kering. Kami kawan-kawan pun datang. Kawan-kawan pun datang sedih tengok kan. Tengok dia meninggal. Bila kami sampai je, jenazah tak sampai lagi. Tengah duduk-duduk, tiba-tiba dah sampailah jenazah naik kereta. Bila sampai je tuan-tuan, buka je pintu nak keluarkan jenazah, maka kawan-kawan pun datang nak tolong. Nak tolong angkat jenazah tu. Nak angkat jenazah lah kononnya. Angkat-angkat tak boleh. Abang kata tak payah. Seorang boleh angkat. Kami pun seorang je boleh angkat. Bila abang diangkat, memang seorang boleh angkat tuan-tuan. Macam tidur. Dalam keadaan kaki dia lembut. Macam tidur. Lembut ni tengok, Allah. Terharu ni tuan-tuan. Dalam keadaan seperti tidur, abang dia bawa macam orang tengah tidur. Lembik. Angkat letak dekat tilam, buka kain kafan dia, berpeluh-peluh muka dia. Tengok, menangis. Kita kawan-kawan kita nakal-nakal tu tengok, dia ni tidur ke mati ni? Tengok macam tidur, berpeluh-peluh. Abang dia lap peluh. Kami pun tengok menangis-nangis teresak. Sebab apa? Kami, ya Allah, ya Tuhanku, bagilah kami ni mati seperti dia. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah mati dalam keadaan husnul khatimah. Antara mati dia berpeluh. Ingat tak? Seperti dia tidur dan sebagainya. Kita kena selalu tu sebab kita digalakkan baca doa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita mati nanti tuan-tuan dan puan-puan, kita akan masuk ke dalam alam barzakh. Kita akan dibawa ke alam barzakh, yang mana tanah kita korek-korek, kita akan masuk ke dalam tuan-tuan. Tuan-tuan pernah masuk? Saya dulu ketika kecil pernah juga kena ikat kat kubur. Masa nakal, tak dapat tasmek, ustaz hantar kat kubur. Zaman sekarang tak boleh. Zaman sekarang nak didik anak-anak, ustaz jangan rotan anak kami. Ustaz rotan anak kami, siap. Oh, ganas. Zaman sekarang tak boleh dah tuan-tuan. Zaman dulu tak apa, bahaya. Ya tak? Nak didik anak-anak ni, nak bagi seorang hafiz, nak jadikan ulama', tak boleh nak sentuh dah. Baik, kita tak sentuh. Tengoklah anak dia macam mana. Baik, kena ikat kat kubur tuan-tuan dan perempuan. Pengalaman 3 orang. Masa tu dia alur star. Kubur yang gelap lah kan, kawasan kubur, lapang, nampak putih kan. Nampak putih, nampak batu nisan. Ustaz kami ikat tangan, ikat kaki, duduk senyap kat kubur dengan nyamuk yang banyak menjerit. Oi, ada tak? Ada 3 orang. Seorang butuh sana, seorang butuh sana. Saya kena depan sikit. Oi, daripada pukul 1 pagi tuan-tuan sampai pukul 5. Hayya, ngeriu. Nak tarik batu nisan ketat. Konon nak lari je. Tak boleh cabut. Tak boleh cabut batu nisan. Kalau boleh cabut tu lari dah tak bawah tilam dah. Tidur tu tak boleh nak cabut batu nisan. Allah, takut ni. Macam-macam ada dengan bunyi cengkerik tu wajib lah. Saya pun tak tahu apa nama jenazah dalam ni. Nampak tu tak ada torchlight. Tengok siapa jenazah ni. Apa yang belum sedekah Al-Fatihah. Al-Fatihah sedikit. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Fatihah. Tak tidur tuan-tuan dan puan-puan. Ngerinya. Betapa ngeri. Macam-macam bunyi ada. Dengan bunyi orang tiup, dengan bunyi macam-macam lah. Macam-macam bunyi. Dia tahu tanah lapang. Tuan-tuan tak percaya, try malam ni duduk kat kubur seorang-seorang. Kat kubur belakang ada pondok kan. Try seorang-seorang tengok keliling kubur. Try pukul 1 lagi tuan-tuan pergi sampai pukul 5, sampai azan. Tengok apa dia jadi. Saya dalam hati tu fikir, takutnya macam mana ni kan. Kadang-kadang kita pun kita berzikir, subhanallah walhamdulillah, agak zikir, diam jap. Oi, menjerit. Kawan jauh menjerit. Oi, takut dia hilang kan. Kita hilang, kita tahu kita lari. Dia hilang tak tahu ke mana. Gelap, tak nampak. Memang gelap. Allah, ada bulan pun tak nampak juga. Ngeri. Kita terfikir macam manalah dalam kubur nanti tuan-tuan dan puan-puan. Keadaan yang gelap, yang sempit. Kita duduk dalam kubur dalam keadaan yang begitu sempit tuan-tuan dan puan-puan. Macam mana kita dalam tu? Kita baring.
Kita baring dalam keadaan baring dengan panasnya. Allahu Akbar. Datang pula orang tanya. Kita masa dulu kita fikir dah juga, macam mana lah orang dalam ni. Nak juga bertanya tapi tak ada jawapan. Dia tak ketuk, macam mana orang dalam, okey. Nak juga berketuk, takut kalau jawab habis demam kita. Kita fikir bila kita masuk dalam kubur tu nanti kita dalam keadaan baring. Dalam keadaan baring. Lepas tu bila dah ditutup dalam gelap gelita dengan tanah, habis menghimpak badan-badan kita ni. Kita dengar talqin. Tak tahu wallahu a'lam dengar ke tak dengar. Tapi talqin ni untuk kebiasaannya untuk mengingatkan orang yang berada di kawasan kubur tu. Ya tak? Kadang-kadang imam baca talqin, maka datanglah 2 orang malaikat akan menyoal kau. Yang orang kat sekeliling tu, tanah dia banyak tau. Boleh tu. Tanah banyak. Duk sembang pasal tanah, duk sembang pasal kereta. Tak nak rasa insaf langsung bila dengar talqin. Itu pun salah satu faktor kak. Datang macam roh, duduk kat tepi kubur. Duk geleng kepala bila imam baca talqin. Pakai seluar pendek, seluar bola tu. Allah, tak rasa keinsafan diri. Orang bagi talqin nak bagi dia insaf. Dengar kita kena menghayati apabila datang malaikat menyoal kamu. Tak? Munkar dan Nakir tanya, ma rabbuka, jawablah. Kita dalam keadaan tu, kita dah tahu soalannya, ma rabbuka. Kita dah tahu dah. Dalam minda kita, Allahu Rabbi. Naik motor, kalau malaikat tanya, Allahu Rabbi. Duk hafal. Tapi dalam kubur, tuan-tuan, kita belum tentu boleh jawab. Dalam kubur, kita belum tentu lagi boleh jawab, tuan-tuan. Malaikat datang, ma rabbuka. Ya tak? Kita kalau dapat jawab, kalau amal ibadah kita banyak, kita beramal dengan, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti dan pasti kita akan jawab. Tapi kalau sebaliknya, tuan-tuan dan puan-puan, ya tak? Pernah tengok orang asli talqin? Pernah dengar? Mati juga koyek. Maka datanglah 2 orang malaikat yek, menyoal engkau yek. Tapi yek, kalau kau tak dapat jawab yek, nasib engkau lah yek. Maka datanglah 2 orang malaikat yek, akan menyoal engkau yek. Kalau dia pukul belah kiri, kau elak-elak lah belah kanan yek. Kalau dia pukul belah kanan, kau elak-elak lah belah kiri yek. Tiba-tiba nangis. Tapi yek, kalau dia pukul tengah-tengah yek, lantak engkau lah yek. Orang asli talqin. Lepas tu malaikat akan tanya, datang tanya, ma rabbuka, kita dapat jawab alhamdulillah. Kalau sebaliknya kita tak dapat jawab, tuan-tuan dan puan-puan, dia tibai kita. Allahu Akbar, na'udzubillah min zalik. Dia tibai-tibai sampai kiamat. Sampai kiamat, tuan-tuan. Lama tu. Ya tak? Lama. Sampai kiamat. Kita tak tahu bila kiamat. Kiamat pun kita tak tahu bila. Ya tak? Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim, kata Allah. Sesungguhnya goncangan pada hari kiamat itu sangatlah dahsyat. Kita tak tahu dalam keadaan yang dahsyat, tengah goncang, bulan jatuh, matahari jatuh, bumi terbelah. Dalam keadaan yang goncang, kita tinggalkan semua. Fa idza ja'atis sakhah, kata Allah, apabila datang satu suara, kita tak tahu suara macam mana. Ya tak? Yauma yafirul mar'u min akhi, kita tinggal dalam keadaan goncangan itu, kita tinggalkan saudara mara kita. Kita dalam keadaan sibuk, tinggalkan. Wa ummihi wa abih, kita tinggalkan mak ayah kita. Wa sahibatihi wa bani, kita tinggalkan isteri kita, kita tinggalkan anak kita dalam keadaan itu. Saya nak tanya tuan-tuan, anak dengan isteri mana paling sayang? Tok, anak dengan isteri mana sayang? Anak dengan isteri, anaklah paling sayang kan. Setengah orang cakap anak paling sayang. Ada setengah cakap dua-dua ustaz, dua-dua kami sayang. Bila tanya kenapa sayang anak, kita tak apa, masna wa sulasa wa ruba', tambah satu-satu, ya tak? Ya tak? Kenapa sayang isteri? Tak apa, anak kita boleh usaha tangga kejayaan, boleh buat lagi. Kalau orang tanya saya, ustaz sayang isteri ke sayang anak? Saya mesti jawab isteri sebab saya tak ada anak lagi. Ya tak? Tapi segi hakikatnya saya akan jawab perkara yang sebenar, saya sayang isteri saya lagi. Boleh ya? Saya sayang isteri lagi. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Anak bayi, contoh bayi, comel anak kau, dia pegang-pegang pipi dia, betul tak? Bayi, kita bawa bayi kan, jumpa jiran datang, comelnya anak kau pegang-pegang bayi. Cuba kita buat bini kita, comel bini kau pegang-pegang, nampak ni.
Ya tak? Sayang isteri kita lagi. Tu kita sayang isteri kita, kita sayang bini kita, anak-anak kita, kita tinggal habis dalam keadaan tu. Dalam keadaan goncangan bumi tu. Kita tak boleh nak buat apa dah. Yang hanya kita fikir, Allah minta ampun kepada Allah, ya Allah ampunkan dosa kami, kita minta. Tak, Allah tak bagi canah, Allah tak bagi terima dah. Dan kita mati tuan-tuan, dan kita akan dihidupkan di padang mahsyar. Dihidupkan di padang mahsyar kelak. Dan insan pertama yang akan bangun ialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru-baru ni saya ada baca khutbah di satu masjid. Masjid tu power gak lah. Masjid. Memanglah, untuk pengetahuan tuan-tuan, saya ni memang seorang suka mencuba. Saya ni seorang insan yang suka mencuba. Saya try lah, tak apa saya try. Contoh khutbah tak ikut teks, saya akan cuba juga untuk berusaha ke arah yang lebih baik. Khutbah ada target saya sendiri. Jadi dekat satu masjid tu, dia cakap dengan saya, Ustaz tolong jangan berkhutbah, tolong ikut teks. Sebab masjid ni power, bahaya dia kata. Dia kata baik, tak apa, tak ada masalah. Jadi saya pun baca teks, baca. Tetapi khutbah kedua tu tuan-tuan, saya cerita pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang saya selalu buat, saya cerita Rasulullah SAW, ada yang menangis-nangis pada apa semua. Dah selesai apa semua, petang tu saya pergi pasar malam, sahabat bernam. Sebut pula dah. Saya pergi pasar malam, jumpa. Oh Ustaz, baguslah khutbah ni. Ustaz, kenapa tak nak tukar jadi imam sini je? Dia kata tak boleh. Saya sayang makmur dia. Saya sayang Sungai Besar kata. Saya jadi ahli town. Sungai Besar town sikit. Ustaz, kenapa Ustaz tak bedal lah? Saya kata nak bedal apa? Bedal lah, kita kena bedal Ustaz. Tak boleh lah, bahaya, nanti aku kena gam. Hampa seronok lah, aku yang ke dalam. Tak? Ada seorang ustaz ni, memang tak tahu, wallahu a'lam, berilmu lah juga, tapi dia sering mencari kesalahan orang. Dia tibai, dia kalau boleh dia yang nak jadi yang terbaik. Allahu Akbar. Tak tahulah dugaan yang Allah bagi pada dia. Dia cari habis kesalahan. Kenapa dia ni baca khutbah? Kenapa tak dia ni baca khutbah? Dia ni muda lagi tak layak berkhutbah. Dia ni muda tak matang lagi nak berkhutbah. Dia ni muda tak layak jadi imam. Sepatutnya orang-orang muda ni tak payah sangatlah belajar agama ni, belajar biasa-biasa dah. Ada ustaz buat macam tu. Allahu Akbar. Mana mentaliti dia dah tak tahulah. Kena scan tu. Masuk situ scan kepala. Tuan-tuan puan-puan yang rahmati Allah, dan Nabi, insan pertama yang akan bangun ketika itu, malaikat Israfil panggil ruh, wahai ruh yang baik, masuklah ke dalam tubuh yang baik. Maka Allah tiupkan ruh Muhammad baginda sallallahu alaihi wasallam ke dalam tubuh, dan Rasulullah bangun. Tuan-tuan puan-puan, Rasulullah buang tanah, buang janggut. Ada dalam hadis yang panjang. Dia buang janggut, dia tengok sekeliling, dia menangis. Baginda Rasulullah menangis terisak-isak, dia tengok kiri kanan. Malaikat Jibril datang, wahai Rasulullah, kenapa kau menangis? Kata baginda Rasulullah, wahai Jibril, tolong gembirakan aku. Maka Jibril kata, ya Rasulullah, aku datang bawa seekor buruk. Israfil datang bawa mahkota, tak gembira lagi. Rasulullah kata, tidak Jibril, tolong gembirakan aku lagi. Jibril kata, aku tak tahu nak gembira macam mana kan Rasulullah, aku tak tahu dah. Apa yang Rasulullah cari pertama tuan-tuan? Dia cari mana umat aku. Wahai Jibril, mana umat aku wahai Jibril? Dia mencari umat. Maka Jibril kata, umat kamu ada di padang mahsyar. Maka Rasulullah bergegas pergi mencari umat dengan bersama dengan malaikat Jibril. Jumpa Nabi Isa, mana umat aku? Nabi Isa kata, umat kamu di belakang. Jumpa Nabi Adam kata, umat kamu paling last sekali. Rasulullah pergi mencari umat dia. Dia cari, jumpa umat dia. Rasulullah bagi syafaat. Rasulullah bagi minum air Kausar, telaga Kausar. Rasulullah naik ke mimbar, wahai umat aku, kata Rasulullah,
Apa yang kamu nak aku boleh bagi. Wahai umat aku, apa yang kamu nak aku boleh bagi. Rasulullah begitu sayang dengan kita, dengan umatnya. Rasulullah bagi tolong, serban, bagi macam-macam syafaat Rasulullah bagi kat kita. Seboleh-bolehnya Rasulullah sujud lagi, ya Allah, ya Tuhanku, ini umat aku, tolong ya Allah, ampunkan dia. Maka Rasulullah kata, baik, aku akan selamatkan. Cari siapa yang mati yang melafazkan la ilaha illallah, dia selamat. Datang lagi umatnya, siapa yang mati dalam keadaan dia beriman, lepas. Lepas tu tuan-tuan dan perempuan, Rasulullah yang akan bawa kita ke titian sirat. Dia akan bawa kita, dia arahkan malaikat Malik, wahai Malik, pusing ke belakang, jangan tengok umat aku takut, nanti umat aku tak nak lalu. Keadaan tu tuan-tuan dan perempuan, kita Allahu a'lam, tak dapat kita gambarkan bagaimana. Malaikat Malik pun kata, baik Rasulullah. Malaikat Malik pusing ke belakang. Rasulullah punya sayang ke umat dia. Maka Rasulullah orang pertama yang lintas titian sirat, diikuti pula dengan kita. Kita akan lintas titian sirat. Kalau kita tergerincir, Rasulullah akan datang bantu kita. Yang mana bawah titian sirat semua tahu ada neraka Jahannam. Neraka Jahannam, neraka yang berbuih-buih, gluk-gluk-gluk. Tuan-tuan pernah tengok kalau masak air kan, dia gluk-gluk-gluk-gluk. Itu neraka, kata ulama, neraka yang paling ringan. Kata ulama, yang berbuih gluk-gluk-gluk-gluk, neraka yang paling ringan. Tuan-tuan try masak air tengok, oh ini bayangkan ni. Cuba try tengok celup, oh yo, masuk ward ICU, panas tu, bergelegak. Kita nak terjatuh, Rasulullah datang tolong. Dia tolong papah lagi kita. Siap Rasulullah berdoa, Allahumma salim salim, ya Allah, ini umat aku, selamatkanlah. Ya Allah, umat aku, selamatkanlah. Dalam Rasulullah sayang kepada kita, dalam Rasulullah cinta kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita umat baginda, apakah yang kita tunjukkan, apakah yang kita buktikan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni ada kes juga. Tadi khutbah Jumaat konon nak sebut tapi takut, tak terlafaz di fikiran nak menyebut. Tak tahu pasal apa. Tok tu tak ada pun. Kalau tok ada boh dah. Siapa nama Pak Long tak lupa dah apa? Adam Ahmad, Kasim Ahmad. Ya tak? Anti hadis. Ada pula orang menyokong. Itulah masalah. Sampai Kasim Ahmad tu kata apa tuan-tuan? Nabi Adam, disebabkan kebodohan Nabi Adam makan buah tu, Allah campakkan dia ke dalam, Allah campak dia ke dunia. Kaedah kita dah duduk syurga dah. Tengok pemikiran Kasim Ahmad. Sedangkan Allah kata, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak jadikan khalifah di muka bumi ini. Cuma asbab sahaja Nabi Adam makan buah tu, Allah campakkan di dalam ke dunia ini. Asbab, bukan sebab kebodohan Nabi Adam. Allah, pemikiran Kasim Ahmad. Tah mana tah dia pergi? Mana tah geng-geng yang dulu kononnya, ya tak? Isu kalimah Allah, dia pergi berepot tak ke gambar. Kami pertahankan kalimah Allah, tak dibenarkan sesiapa pakai. Dengan perempuan pakai lengan pendeknya, dengan lelaki berantainya, dengan perempuan rambut perang ni, kalimah Allah, tolonglah jaga, tolong pelari Allah. Allah duk macam tu, hukum Allah langgar tak? Tengok tu. Mana? Tak ada siapa report pun. Tak ada pun report. Kami bantah, siapa yang bantah Rasulullah ni, siapa yang kata anti hadis ni, memang tak ada. Pernah ada dalam paper? Tak ada tuan-tuan. Kalau ada, salute. Memang tak ada, senyap. Mana tah tim-tim apa dah, tim-tim hebat tu, yang kata hebat kat Malaysia ni, tah mana senyap menyepi, tah ke mana dah. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah kata apa? Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa taat kepada Rasul, maka dia taat kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti kita tak nak ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah turunkan melalui Allah turunkan Al-Quran melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ada wujudkan cinta kita, kasih kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sentiasa berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita kena ingat set ke dekat minda kita bahawasanya kita ni akan mati. Kita akan mati, tak tahu bila. Kadang-kadang kita balik pun insiden mati. Tak? Tapi kita selalu berselawat ke atas baginda, selalu mengamalkan sunnah baginda, selalu baca Al-Quran, selakukan amal ibadah, insya-Allah kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim, kata Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah wahai Muhammad, qul in kuntum tuhibbunallah, jika kamu mencintai aku, maka ikutlah aku. Nabi Muhammad, dalam Al-Quran, setiap Al-Quran kalau ada bermula dengan kul, mesti Allah turun kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, katakanlah wahai Muhammad. Allah suruh Muhammad kata dekat kita semua, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ikut aku. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Aku akan balas cinta dia balik, dan wa yaghfir lakum, dan aku akan mengampunkan dosa-dosanya. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf ada terkasar bahasa. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu daripada kelemahan saya sendiri. Aku qauli wa hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh, innallaha ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.